Kan salah satu buku terbitan USM bersempena tahun ini juga merupakan ulang tahun ke-50 untuk penerbitan USM. Tahniah kita ucapkan, dan hari ini kita akan bersama juga dengan penulis untuk buku ini. Sebelum kita bersama dengan penulis dan juga tetamu kita di studio, saya nak kongsikan sedikit bait-bait kata yang cukup menarik ini. Sirap itu manis, limau itu masam, dan ais itu menyejukkan. Wah, cukup selari lah kalau dalam cuaca panas kan, kita dahaga ni, kita memang akan cari air sirap limau. Ais. Pagi-pagi ni pun saya dah teringin dah minum air ni. Okey, kita nak terus saja bersama dengan dua tetamu kita yang cukup istimewa di studio. Kita bersama dengan Datuk Dr. Musa Ali, pendaftar Universiti Sains Malaysia USM, dan juga di sebelahnya Profesor Madya Dr. Nazaruddin Zainun, pengarah penerbit USM. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Mungkin untuk permulaannya, Profesor Madya Dr. Nazaruddin boleh mulakan terlebih dahulu untuk berkongsi kepada penonton berkenaan dengan penerbit USM yang akan menyambut ulang tahunnya yang ke-50. Mungkin boleh kongsikan dari segi tujuan dan juga pengisian program secara keseluruhannya. Terima kasih RTM dan juga saudara Munawar, Cik Safikah. Terima kasih mengundang kami di sini. Sambutan 50 tahun penerbit USM ini. Penerbitan USM bermula tahun 1972 dan tahun ini adalah tahun yang ke-50. Dan kita telah menerbitkan pelbagai jenis buku, bukan hanya buku tapi juga dalam bentuk audiobook dan juga e-book lah kita dah terbitkan. Dan pada masa kini kita telah pun memasarkan ke hampir ke seluruh dunia, lebih kepada 37 buah negara. Itu dari segi latar belakang. Kalau dari segi tujuan kita membuat sambutan 50 tahun ini adalah untuk menghargai semua karyawan dan juga mereka yang terlibat dalam industri penerbitan, khususnya penerbitan buku di peringkat USM lah. Kerana penulis-penulis kita bukan hanya datang dari dalam kalangan pensyarah di USM, tapi juga pensyarah di Malaysia dan juga hampir seluruh dunia ada menghantar buku kepada kita, manuskrip kepada kita untuk kita terbitkan. Jadi untuk itu kita cuba untuk menghargai mereka dengan program-program tertentu, dan kemuncaknya nanti kita akan buat pada bulan 12, yakni untuk pelancaran buku lebih kurang 111 buah buku kita akan lancarkan pada bulan 12 nanti. Dan untuk ini sebenarnya pelancaran telah pun dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis pada 28 Mac tahun 2022 lalu, pelancaran untuk 50 tahun penerbit USM ini. Dalam tempoh 50 tahun ini pastinya USM telah pun menerbitkan pelbagai dan banyak sebenarnya buku. Mungkin boleh terangkan dan juga boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia apa di antara jenis-jenis penerbitan buku yang dihasilkan dan juga bagaimana sebenarnya buku-buku ini dipasarkan. Okey, Cik Safikah, jenis-jenis penerbitan buku ada pelbagai. Kebanyakan kita terbit buku ilmiah. Kerana buku ilmiah ni penerbit swasta kurang cover lah. Kita ambil penerbitan ilmiah dan juga penerbitan monograf, penerbitan dalam bentuk kreatif juga kita buat, buku mewah dan juga penerbitan buku teks dan juga modul. Itu juga kita cover lah untuk terutamanya untuk peringkat universiti. Dan pemasaran, dari segi pemasaran ni sebelum ini kita memasarkan di kedai-kedai buku secara konvensional, tetapi berkat PKP, berkat COVID-19 ini kita explore untuk menjual juga dalam melalui online dan sebagainya. Dan kita mempunyai satu platform yang kita panggil M-Bookstore dan juga e-dagang kita M- lah. Dan kita bekerjasama dengan hampir ke semua aggregator dan juga pengedar-pengedar di seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia kita mengedarkan bahan terbitan kita. Sebab menerbit USM tidak hanya menerbit buku, tapi kita juga menerbitkan lebih kurang 14 buah jurnal yang termasuk dalam Scopus juga. Dan juga yang tersenarai dalam WOS juga. Wow, itu antara perinciannya lah berkenaan dengan penerbitan-penerbitan yang dihasilkan di bawah penerbitan USM. Dan kita nak beralih kepada Datuk. Sepastinya Datuk, kita lihat pada ketika ini tidak ramai dalam kalangan pejabat awam yang rajin menulis dan merakamkannya dalam bentuk memoir. Dan kita juga beralih kepada sirap limau ais ini, memoir seorang pentadbir. Sebenarnya apa yang mendorong Datuk untuk menulis sirap limau ais ini dan juga untuk menjadi pendorong kepada Datuk untuk terus menghasilkan karya-karya ilmiah kepada masyarakat? Saya nak sambung apa yang Dr. Nazar sebut tadi, Saudara Munawar. Keinginan untuk menulis itu sudah ada lama. Tetapi ini yang saya sebut sebagai hikmah COVID itu.
bila kita dalam keadaan PKP, kebanyakan kita bekerja daripada rumah. Jadi kebanyakan di rumah ni, so kita ada masa yang lebih lama dan untuk menulis ni kita kena ada self disiplin lah. So saya ambil masa 1 hari 1 jam untuk tulis balik insiden-insiden atau peristiwa menarik yang boleh saya kongsikan. Jadi bila selesai saja draft pertama tu, saya minta rakan saya baca sama ada value tak kalau diangkat sebagai satu bentuk penulisan. Dan ilham ni datang lagi timbul apabila menyeru seruan KSN sebenarnya untuk penjawab awam ni share pengalaman dengan khalayak pembaca. Jadi pada kebetulannya penerbit USM juga nak menonjolkan penulisan kreatif. Jadi apabila itu dan saya sudah siap draft pertama itu, yang agak lama ialah memilih tajuk. Sebab saya nak tajuk yang santai, tajuk yang boleh diterima. Itu saya nak tanya ni, kenapa memilih tajuk Sirap Limau Ais ni? Ada 3 sebab. Yang pertama, saya suka sirap limau ais lah. Saya pun suka. Yang kedua, dalam hidup kita sebagai pentadbir, dalam hidup kita sebagai manusia, kadang-kadang kita menempuh suasana yang manis yang kita akan kenang. Begitu juga kadang-kadang kita menempuh yang masam. So sirap itu manis, limau itu masam. Tapi untuk kita teruskan kehidupan kita sebagai kehidupan orang berkejaya ataupun peribadi, kita kena teruskan dan kita kena pandai menyejukkan keadaan. Itulah peranan ais. Jadi dalam keadaan tentu kadang-kadang kita di-challenge. Kalau siapa yang baca buku saya yang pertama ialah tentang bagaimana cerita saya tak sebut bab, sebut kisah. Ada 5 kisah. Yang pertama ialah Allah bisa. Maknanya saya tak pernah buat training sebelum tu. Bos saya di Sebis challenge saya untuk head of training unit. Kemudian kisah kedua, pecahkan ruyung. Bila saya dijemput terakhir untuk menelikan satu workshop, strategic planning workshop yang saya tak pernah handle. Saya pernah handle UCM, tapi tak pernah handle dalam national yang level. Jadi bila saya nak mula tu, ada seorang tu tanya. Kebetulan audiens saya masa itu ialah berpakaian uniform. Dia tanya, tuan daripada bukan berpakaian uniform. So tuan tak tahu tentang agensi kami, so bagaimana nak mengendalikan itu. Jadi begitulah yang saya share, insiden-insiden yang menarik dalam kehidupan saya, yang saya rasa kita juga setiap manusia ada insiden yang menarik yang boleh dikongsi untuk dijadikan pengajaran. Kalau kita boleh tengok sini, kisah 1 Allah bisa, kisah 2 pecahkan ruyung, kisah 3 kail panjang sejengkal, melentur bulu dan juga aur dengan tebing. Jadi ada 5 kisah di dalam memori Sirap Limau Ais ni. Apa di antara perkara yang boleh dipelajari oleh mereka setelah membaca Sirap Limau Ais ni? Saya rasa di kelima-lima kisah itu semuanya ada dia stand alone. Kita kena baca. Cumanya yang paling menarik lah, sebab saya bukan orang akademik, saya pentadbir. Saya bukan KPI saya menulis, tapi saya push myself untuk menulis sebab kita dalam dunia menara gading kan, supaya kita juga merasa kenikmatan bertugas di universiti itu. Jadi di antara kisah itu yang pada saya lah sebagai pentadbir ialah kail panjang sejengkal, di mana saya peringkat awal penubuhan PIPA sebab saya mengasas pusat inovasi dan produktiviti pentadbiran awam. Kita ada national network dan saya rasa itu tidak memadai. Saya kata PIPA ni harus ada rakan strategi antarabangsa. So bagaimana saya buat network lah. Saya buat network dengan Jepun, dengan UK, dengan US, Middle East. So alhamdulillah sekarang PIPA ada 15 strategic partners around the world yang saya kongsikan bagaimana saya buat network. Dan it's not easy sebab permulaannya PIPA kosong, tak ada benda yang boleh dijual. So itu yang saya share lah. Saya rasa itu antara yang barangkali boleh dikongsi oleh khalayak pembaca. Wow, itu cukup unik kan. Selepasnya setiap kisah tersebut pastinya ada pengajaran yang boleh kita pelajari, kita teladani dalam pembacaan ataupun kisahan memori ini sendiri. Jadi Prof, bagaimana Prof melihat dalam usia 50 tahun penerbit USM ini, bagaimana peranan daripada penerbit USM sendiri dalam menyemarakkan semangat membaca dalam kalangan masyarakat, dan mungkin Prof boleh kongsikan juga hala tuju perancangan penerbit USM selepas ini. Ya, terima kasih. Nak menyemarakkan
semangat ataupun usaha untuk membaca ini bukan mudah. Walaupun membaca ini adalah rutin harian kita, tapi apa yang dibaca? Apabila kami mengeluarkan buku, kami mengharapkan orang membaca buku. Jadi kebanyakan orang membaca daripada media sosial dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat adalah kita ubah bentuk buku ini kepada bentuk e-publication misalnya, ataupun PDF ataupun Mobi dan sebagainya, supaya mereka juga boleh berinteraksi dengan gadget dan secara dalam masa yang sama boleh membaca buku-buku dan juga bahan-bahan ilmiah. Dan untuk perancangan masa depan, kita beralih sekarang ini berubah dari setelah 50 tahun. Kita tidak hanya menumpukan kepada penerbitan ilmiah, tetapi juga kepada penerbitan popular, kerana penerbitan popular akan mendatangkan pulangan yang lebih baik berbandingkan penerbitan ilmiah. Kerana ilmiah ini niche-nya kecil. Biasanya pembacanya juga kecil. Kalau kita terbit pun tak banyak yang kita boleh keluarkan. Berbanding dengan penerbitan popular, orang boleh jual satu buku pun berbelas-belas ribu, berpuluh-puluh ribu naskah. Sedangkan kita hanya beberapa ratus naskah saja, jauh ketinggalan. Nak menghasilkan satu buku mengambil masa bertahun-tahun. Jadi untuk itu kita beralih juga bercampur dengan ilmiah popular dan juga popular. Kita juga akan menerbitkan semula karya-karya sastrawan negara yang dah lama. Macam sekarang ini kita cuba sudah mengambil hak penerbitan daripada DBP untuk tulisan almarhum Datuk Shah Nur Ahmad misalnya, Tunggul-Tunggul Gerigis dan juga apa satu lagi Seringenge. Dua buku ini kita akan terbit semula, dan kebetulan pula kami menemui keluarganya, dan keluarganya mengatakan ada satu lagi naskah daripada almarhum Cikgu Shah Nur yang belum diterbitkan sehingga akhir hayatnya. Jadi alhamdulillah keluarganya pun telah bersetuju untuk kami menerbitkan. Ini pada prinsipnya, pada dasarnya mereka dah bersetuju untuk kami terbitkan, dan sekarang ni kita sedang usahakanlah. Tajuknya yang diberikan oleh almarhum ialah Durian Hujung Julai. Jadi perkembangan penerbit ini kita akan pergi lebih jauh ke arah bukan hanya untuk penerbitan ilmiah, tetapi juga kita masuk juga yang penerbitan popular, supaya penerbit ini boleh hidup dalam apa-apa situasi pun. Selain daripada Sirap Limau Ais ini, Datuk juga ada menerbitkan sebuah lagi buku yang cukup menarik. Kalau saya bacakan di sini, Transformasi Organisasi, Konsep dan Teknik Pelaksanaan. Kalau ada di atas meja ni, kalau anda boleh saksikan, dan ianya yang paling menarik apabila ada lagi 3 bahasa yang digunakan. Mungkin Datuk boleh ceritakan mengenai buku ni, Datuk? Ya, Syafiqah, buku ni yang pertama saya terbitkan dalam bahasa Malaysia, Melayu, pada 2015 oleh penerbit USM. Kontennya ialah bagaimana kita nak menterjemahkan misi suatu organisasi kepada tindakan. Vision into action. Oh, itu susah. So, based on saya punya observation, pengalaman, saya tulis, dan kita ada strategic partners tadi, ECC daripada UK. Bila dia tengok konten tu, dia kata, mengapa tidak terjemah ke bahasa Inggeris? So dia dengan penerbit USM terjemah ke bahasa Inggeris. Kemudian saya ada jemputan conduct training di Saudi, dan ada demand untuk translate ke bahasa Arab, dan buku ni agak lama lah nak diterbit bahasa Arab, sebab akhirnya dia punya prosedur, author tu, penulis tu kena verify. So, saya makan nasi Arab boleh lah, Syafiqah. Cakap Arab tak boleh. Jadi saya minta bantuan seorang student PhD Arab untuk verify betul, dan saya ucap terima kasih kepada penerbit USM dan penerbit USIM yang jointly publish buku ni. Dan akhirnya bila saya buat program dengan GRIP di Jepun, Profesor Hori Mashohiro kata this is good book untuk refer participant rujuk, dan saya bekerjasama dengan 3 agensi, iaitu Institut Terjemahan Bahasa Institut Terjemahan Negara, dan juga Nation Japan Association. Dia orang ni yang biayai proses penjemahan, dan akhirnya buku ini telah pun kita hantar ke Jepun. 400 naskah hantaran pertama ujung tahun lepas untuk dimarketkan di Jepun. Saya yakin buku ini memang akan mendapat perhatian, sebab seperti mana Datuk katakan tadi, kalau nak menterjemahkan visi itu menjadi relatif bukan satu perkara yang mudah. Jadi mungkin rahsianya ada dalam buku itu. Kalau boleh saya pun nak ambil buku tu. Boleh. Okey, kita untuk mengetahui bagaimana sambutan ulang tahun yang ke-50 ini, mungkin ada kata-kata akhir daripada Prof sendiri kepada masyarakat di luar sana untuk memberi sokongan kepada hasil-hasil karya dan juga hasil-hasil ilmiah yang diterbitkan di bawah penerbit USM.
Sesebuah karya, khususnya karya-karya ilmiah, untuk diterbitkan dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk apa sekalipun, telah mengalami proses yang panjang dan mengambil masa yang lama. Kos yang banyak. Jadi hargailah mereka dalam industri ini dengan cara membeli dan membaca serta mengambil iktibar dari apa yang ditulis. Sebab itulah dalam sambutan 50 tahun ini, tema kita senang saja, satu perkataan saja, bacalah. Wow, Bacalah. satu kataan saja. Ya. Baca. Oh, bacalah. Itu baca. Tapi kalau ada mereka yang berminat nak menjadi seperti Datuk, ingin mula menulis-nulis mengenai kisah kehidupan mereka, nasihat Datuk kepada mereka bagaimana? Saya sambung yang Dr. Nazar tadi lah. Tulislah. Tulislah. Okey, sesuai. Keinginan tu memang semua orang ada. Jadi kita perlu fokus, tulis dan kenal pasti audien pembaca kita. Dimensi mana yang kita nak tulis. So dengan begitu saya rasa kita akan pupuk bukan sahaja budaya membaca, tapi juga budaya menulis di kalangan masyarakat kita. InsyaAllah. Dan kita pengacara dengarlah. Sebab kita Dan dengar. cakaplah. Dengar dan cakap. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Datuk Dr. Musa Ali dan juga Profesor Madya Dr. Nazaruddin Zainun. Tahniah atas sambutan 50 tahun penerbit USM, dan juga kepada Datuk, tahniah juga atas penerbitan buku Sirap Limau Ais, memang seorang pentadbir. Ya, terima kasih banyak-banyak, dan juga tahniah sekali lagi kita nak ucapkan kepada penerbitan USM atas sambutan ulang tahun 50 tahun ini. Okey, kita nak terus sahaja bersama dengan rakan kita untuk melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Seperti mana tadi di awal kita ada sebutkan mengenai peralihan ke monsun timur laut ni, jadi cuaca sekarang tidak menentu. Jadi anda perlu berikan tumpuan dan juga perhatian kepada ramalan ini. Silakan rakan kita di Map Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih kepada Munawar dan juga Syafiqah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik.